Faktor yang pertama, faktor suhu optimum untuk pertumbuhan-tumbuhan tu dia antara 25 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. So suhu yang tinggi tu dia menyebabkan enzim ternyah asli. Kan enzim kan suhu optimum dia 37. So proses biokimia dalam tumbuhan tu dia akan terganggu sebab suhu dia tak kena. Jadi dia bila proses biokimia tumbuhan dia terganggu, dia akan merencat pertumbuhan-tumbuhan. Lepas tu dia juga akan tingkatkan kadar sejatan air secara transpirasi. Dia juga akan menurunkan kadar fotosintesis. Jadi suhu yang rendah ni pula juga akan kurangkan aktiviti enzim sebab dia akan memperlahankan tindak balas biokimia tu. So kiranya kalau suhu tu tak sesuai, dia akan bagi kesan dekat tumbuhan tu. Lepas tu faktor yang mempengaruhi taburan populasi ni dia macam faktor yang bagi kesan dekat ada banyak tak tumbuhan tinggal dekat situ. Okay. Kalau air tu, kalau contoh air ni, untuk faktor air pula, air kan diperlukan untuk enzim tu, untuk aktiviti enzim, fotosintesis serta pengangkutan dan sokongan dalam tumbuhan herba. Jadi kawasan yang kering macam gurun dan kawasan tundra macam dekat kutub tu, dia akan mempunyai taburan populasi serta kepadatan tumbuhan yang rendah. Sebab kawasan dekat situ kering, so dia kurang air. Jadi populasi kepadatan tumbuhan dekat situ pun, tumbuhan pun dekat yang hidup dekat situ pun dia tak banyak. Next pasal cahaya. Cahaya ni cahaya kan penting untuk proses fotosintesis. Jadi dia kawasan yang kurang dapat cahaya ni, dia akan menyebabkan bilangan tumbuhan dekat kawasan tu akan jadi sikit sebab tak terdedah dengan cahaya matahari. Yang keempat, pH tanah. pH tanah ni penting untuk pH tanah ni penting untuk bagi penyerapan nutrien oleh akar. Jadi pH tanah yang terlalu berasid ataupun berakali, dia boleh menyebabkan penyerapan nutrien oleh tumbuhan tu jadi rendah. So dia kan pH tanah tadi kan dia kena pH yang neutral ataupun hampir neutral. So jadi kalau bila pH tanah tu dia terlalu berasid, dia boleh menyebabkan tumbuhan dekat situ dia tak nak hidup dekat situ. So pertumbuhan pokok pun akan terjejas sebab kurangnya nutrien. Dia tak dapat nutrien daripada situ. Yang seterusnya, kandungan garam mineral. So kandungan garam ni dia bagi kesan terhadap penyerapan air serta secara osmosis oleh akar. Kandungan garam yang tinggi dekat dalam tanah, dia boleh menyebabkan tumbuhan tu hilang air melalui osmosis. So bila kandungan garam tinggi, air dia akan rendah. Jadi mineral diperlukan untuk, mineral ni kan dia perlu penting untuk hasilkan protein, enzim, nukleotida, vitamin dan sebagainya lain. Contoh dia fosforus diguna untuk membentuk fosfolipid dalam pembentukan membran sel. Kalau yang tadi pasal kesan untuk haiwan. Kalau yang ni kesan kepada kalau tadi kesan untuk tumbuhan, kalau yang ini kesan kepada haiwan. Jadi faktor dia, kalau faktor suhu, kawasan yang terdedah dekat suhu yang tinggi dekat dalam satu habitat tu, dia akan kurang haiwan tu duduk. Macam contoh cacing dengan siput. So bila kawasan tu dia ada suhu yang tinggi, so dekat situ tak banyak haiwan macam cacing dan siput tu nak duduk kat situ. Yang kedua, kalau pasal untuk air, so kalau haiwan ni dia tertumpu ke kawasan yang mempunyai sumber air yang mencukupi untuk minum dan menyejukkan badan. Kiranya kalau ada kawasan yang banyak air, so haiwan ni
lebih suka lah, kiranya haiwan tu lebih suka nak duduk dekat situ. Yang ketiga, tempat membiak. Tempat membiak ni dia sesuai dan selamat diperlukan oleh haiwan bagi melahirkan dan membesarkan anak. So mesti dia macam nak tempat yang selesa, yang sesuai lah dengan dia orang untuk membiak. Yang keempat, bekalan makanan. So makanan ni penting untuk kemandirian kerana haiwan ialah heterotrof yang bergantung kepada tumbuhan dan haiwan lain sebagai pemakanan. So heterotrof tu kan dia ambil makanan daripada organisma lain. So dia bergantung. Makanan tu lah penting untuk haiwan tu menjadi sumber untuk haiwan tu. So terdapat 3 corak taburan populasi iaitu berkelompok, rawak dan sekata. Kalau berkelompok ni dia macam, kalau tengok dalam gambar tu dia macam grup-grup macam tu. So organisma berkelompok ni dia macam membentuk kumpulan yang terpisah. So dia ada 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan macam tu. Betul lah. So dia duduk berkelompok ni macam berkumpulan. So keadaan tu disebabkan taburan sumber yang tidak sekata dekat dalam sesebuah kawasan. So bila ada sumber yang tak sama, so dia akan terpisah. So dia akan berkelompok, dia berpisah. Kalau untuk corak yang kedua ialah rawak. So rawak ni dia bila taburan organisma tu berada dalam corak yang bebas dekat dalam sesebuah kawasan. So dia rawak ni random lah. So semua tak susun. So kiranya taburan ni dia melibatkan spesies yang kurang interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. So spesies tu, organisma tu dia tak berinteraksi dengan yang lain. So dia akan duduk, mungkin dia macam duduk dia je macam tu. So kalau sekata pula, organisma ni dia tersebar dekat seluruh kawasan yang dia duduk. Jadi taburan ni dia melibatkan spesies yang mana setiap individu tu dia akan berebut sumber yang terhad dekat dalam kawasan tu. Jadi taburan tu, spesies tu dia akan bersaing lah untuk dapatkan sumber. Ada sumber, mungkin sumber makanan dekat situ. So terhad, so dia akan bersaing untuk dapatkan. Anggaran saiz populasi organisma, dia ada 2 faktor penting untuk kajian dalam ekologi populasi iaitu saiz populasi dan kepadatan populasi. Faktor ni adalah 2 faktor penting. Kalau untuk saiz populasi ni, bilangan organisma yang terdapat saiz populasi ni dia merujuk bilangan organisma yang terdapat di dalam sesebuah populasi tu. Kalau kepadatan populasi ni pula bilangan individu sesuatu spesies per unit keluasan habitat. Saiz populasi di sebuah kawasan boleh dianggar melalui teknik persempelan rawak apabila suatu kawasan yang diselidik adalah besar dan data sukar untuk diperoleh bagi seluruh kawasan yang dikaji. Sampel yang mewakili kawasan tersebut diambil untuk memberikan anggaran yang lebih kurang tepat tentang kelimpahan dan corak taburan organisma tertentu yang menduduki kawasan tersebut. Dia ada teknik persempelan kuadrat. So teknik persempelan kuadrat ni dia anggarkan saiz populasi tumbuhan daratan atau haiwan yang tidak aktif atau bergerak dengan amat perlahan. So bilangan organisma dekat dalam kawasan kuadrat dia merupakan sampel yang mewakili keseluruhan kawasan yang dikaji. Data yang diperoleh daripada semua kuadrat boleh digunakan untuk anggarkan populasi kawasan kajian. So maksud kuadrat ni dia struktur rangka berbentuk segi 4 macam dalam gambar tu. Macam dalam gambar ni. So dia struktur rangka berbentuk segi 4 yang sama diperbuat daripada kayu, besi atau plastik.
kuadrat ni biasa dipecahkan kepada beberapa bahagian yang sama besar untuk anggarkan peratusan litupan suatu spesies tu. So ni dia gunakan teknik ni untuk anggarkan saiz dan kepadatan tu. Jadi saiz kuadrat ni bergantung ikut jenis dan saiz organisma, keluasan kawasan dan taburan serta kepadatan tumbuhan yang hendak dikaji. Contohnya macam kuadrat 1 meter persegi sesuai untuk anggarkan populasi tumbuhan dekat padang sekolah. So digunakan teknik persempelan kuadrat ni. Jadi teknik persempelan kuadrat ni dia dapat so apa yang diperoleh, dia dapat anggarkan frekuensi, kepadatan dan litupan sesuatu spesies tumbuhan yang dikaji di kawasan kajian. Jadi untuk frekuensi, dia merupakan kebarangkalian untuk memperoleh individu sesuatu spesies tumbuhan dalam setiap kuadrat. So dia punya formula dia, frekuensi dia sama dengan bilangan kuadrat yang mengandungi spesies yang dikaji, dia akan per dengan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan dengan 100%. Untuk kepadatan pula, dia ialah bilangan individu purata sesuatu spesies per unit luas kawasan kajian. So untuk kepadatan ni formula dia guna jumlah bilangan individu spesies yang dikaji dalam kuadrat tu, dia akan per dengan jumlah bilangan kuadrat yang diguna, dia akan darab dengan luas satu kuadrat. Untuk litupan ni dia merupakan luas permukaan tanah yang dilitupi oleh pucuk tumbuhan spesies tersebut. Peratusan litupan ni ialah peratus permukaan tanah yang dilitupi oleh tumbuhan. So peratusan litupan ni dia ambil luas kawasan yang diliputi oleh spesies yang dikaji tu, dia akan per dengan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan darab satu kuadrat, dia akan darab, lepas tu dia akan totalkan semua darab dengan 100%. Okay. Dia kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula. Okay. Kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula ni dia dapat anggarkan saiz populasi organisma yang bebas bergerak di dalam kawasan yang dikaji macam musang, ikan hiu, siput, ular gonggok, serangga dan rama-rama. So kiranya dia buat ni untuk nak anggarkan saiz organisma yang ada dekat situ. Jadi kaedah ni dia ada langkah dia. So langkah dia yang pertama, so haiwan yang dikaji tu dia akan haiwan yang dia nak kaji tu dia akan tangkap. So secara rawak, so dia akan ambil haiwan tu di dalam kawasan kajian, habitat semula jadi. So haiwan yang dia nak kaji tu dia akan ambil. So bilangan haiwan yang ditangkap tu dia akan catat. Kemudian setiap haiwan yang dia dah tangkap tu dia akan ditanda. Contohnya dia akan ditanda gunakan pewarna kuku, cat ataupun dakwat India. So kiranya setiap haiwan ataupun setiap haiwan yang dia tangkap tu dia akan tanda dulu. Lepas tu langkah seterusnya dia buat haiwan tu dia lepas dia dah tanda tu dia akan lepas semula ke kawasan kajian sama. So tempat yang dia ambil kajian, tempat yang dia nak buat kajian tu dia ambil tempat yang sama, dia ambil haiwan tu, dia akan lepaskan balik dekat tempat yang sama. Lepas tu, lepas satu jangka masa yang tertentu, dia akan mungkin dia rekod masa, so tangkapan kedua pun dia buat secara rawak, dia ambil haiwan yang rawak, so dia dekat tempat yang sama juga, tempat kajian yang sama. Jadi jumlah semua haiwan yang dia dah tangkap untuk tangkapan kedua tu iaitu bilangan haiwan dia bertanda dan tidak bertanda dicatat. So dia akan catat haiwan yang dia dah tanda tadi dengan yang dia tak bertanda tadi. So ini untuk yang tangkapan kedua. Jadi ini langkah-langkah untuk kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula. So itu je. Terima kasih.